Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali bersama saya Nur Syahidah Jamsari dalam Duit, Dimensi Berorientasikan Inovasi dan Teknologi, edisi 16 Mac 2015. Baiklah, sebelum kita ke segmen seterusnya, apa kata kita lihat dulu paparan menarik minggu ini. Menarik minggu ini, Malaysia bakal menjadi hub aero angkasa terkemuka di rantau ini. Revolusi animasi lagu kanak-kanak berhibur sambil belajar menerusi koleksi lagu Didi and Friends. Dan kasut yang menampilkan pelbagai pilihan dalam talian untuk kemudahan pengguna membeli belah. Serta kupasan mengenai penganjuran 5 2015. Teruskan bersama Duit, Dimensi Berorientasikan Inovasi dan Teknologi. Duit minggu ini dimulakan dengan Asia Aerospace City, satu projek pembangunan milik MARA khas untuk memajukan bidang aeroangkasa selain membantu pertumbuhan ekonomi negara. Disusuli dengan paparan bisnes online yang menampilkan pelbagai pilihan kasut dalam talian. Kita saksikan. Malaysia bakal menjadi hub aeroangkasa terkemuka di rantau ini selepas pembangunan Asia Aeroangkasa City AAC di Subang berkeluasan 52 ekar dijangka siap pada 2022 selain mampu mencapai pelangan terbaik kepada ekonomi negara. AAC direka sebagai sebuah bandaraya pintar yang terdiri daripada pelbagai kemudahan bersepadu seperti pejabat, kemudahan penyelidikan dan pembangunan canggih, kampus akademik, pusat konvensyen serta ruang kediaman. Asia Aerospace City merupakan sebuah projek yang dipelopori oleh MARA berkonsepkan EduBiz Park. Ianya bertujuan untuk menarik pemain-pemain industri OEM di dalam industri aeroangkasa ini untuk datang dan memulakan operasi mereka di Malaysia. Ianya akan menawarkan satu ekosistem yang lengkap kepada pemain-pemain industri. Dimaksud ekosistem yang lengkap itu ialah kita ada di dalam hub ini ada potensi perniagaannya, menyediakan modal insan yang relevan dengan industri, ada pembangunan daripada segi teknologi dan yang paling penting ada sokongan daripada pihak kerajaan. AAC ini akan dibina dalam beberapa prinsip reka bentuk utama menggabungkan pemikiran terkini dalam perancangan dan teknologi hijau. Pelaburan MARA memegang peranan penting sebagai pemaju induk AAC yang akan menjadi pusat aeroangkasa utama dan dijangka dapat menjadi taman EduBiz perdana bagi perkhidmatan kejuruteraan berkaitan dengan industri aeroangkasa. Melalui kerjasama bersama beberapa agensi terkemuka di dunia, AAC akan menjadi pemangkin ke arah merealisasikan Malaysia sebagai hub aeroangkasa terkemuka di rantau ini. Visi bagi projek ini bukan hanya sekadar projek pembangunan EduBiz kerana ia turut mewujudkan kemudahan bertaraf dunia bagi organisasi global dalam perkhidmatan kejuruteraan terutamanya dalam industri aeroangkasa. AAC akan menjadi salah satu platform yang strategik untuk memenuhi permintaan industri bagi tenaga kerja berkemahiran. Projek ini sebenarnya kita telah pun mulakan projek ini di bahagian educationnya, di mana kita sekarang ini sedang membina kampus kedua untuk Universiti Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Aviation Technology, dan pembinaan hangar ini sekarang ini telah pun 70% siap dan sebahagian lagi untuk infrastruktur yang berkaitan dengan perniagaannya kita jangka akan mulakan pembangunannya pada hujung tahun ini. Taman EduBiz berkonsepkan pendidikan dan perniagaan ini menjadikan Majlis Amanah Rakyat MARA sebagai platform kerjasama antara institusi akademik dan pemain industri selari dengan strategi MARA dalam penyediaan modal insan berkemahiran. Mulai sekarang hingga Julai adalah fasa mereka bentuk dan pembinaan dijangka bermula pada awal tahun depan. Sebenarnya projek Asia Aerospace City ini telah pun diterima sebagai sebuah sebagai national project
dan ianya diterima sebagai EPP yang ke-7 di bawah NKEA Perkhidmatan Perniagaan di bawah program transformasi ekonomi negara. Dan melalui projek ini kita menjangkakan akan dapat menyumbang kepada peningkatan dalam pendapatan negara kasar sebanyak 1.1 bilion ringgit setiap tahun menjelang 2020, dan daripada segi melahirkan ataupun menjana peluang pekerjaan untuk graduan-graduan di bidang kejuruteraan, kita menjangkakan melalui projek ini dapat membuka peluang pekerjaan sebanyak 3,400. Ini tidak termasuk peluang pekerjaan di dalam aktiviti-aktiviti sokongan kepada industri aeroangkasa. Kedudukan negara ini yang strategik di rantau Asia Pasifik memungkinkan pelbagai perancangan dibuat bagi memastikan kejayaan Aerospace City. Mana yang tidak gemarkan memiliki pelbagai pilihan kasut. Tidak kiralah sama ada dari yang berjenama maupun tidak. Disebab inilah, Lera, jenama popular kasut terkini, menampilkan rekaan kasut bertali jenis Oxford semakin menjadi kegilaan wanita hari ini, terutamanya anak muda. Bermula dengan perniagaan secara dalam talian sejak 4 tahun lalu, Liza dan Faizah mempunyai seramai 13,000 pengikut di laman sosial. Mereka boleh dikatakan antara usahawan dalam talian yang berjaya kerana hanya melalui jualan kasut sahaja. Sebenarnya saya memang minat Oxford shoes sebab saya rasa dia lain sikit daripada yang lain, dia unik and very versatile. Okay, and then dari situ, sometimes saya pun travel, so saya macam nampak negara ni macam ada unik sikit, so saya masukkan sikit lah dalam design saya tu. And then saya start pada 2011, but masa tu secara sederhana lah, secara kecil-kecil. And then ada permintaan, so saya pun sambung tambah stok semua sampai ke hari ini. Selain di laman sosial, usahawan muda ini bekerja keras mempopularkan jenamanya dengan berniaga di beberapa tapak niaga. Memilih kasut jenis Oxford sebagai tarikan terbaru, katanya mereka tidak mahu wanita terbatas dengan fashion. Kasut bertumit rata ini sangat sesuai digayakan untuk mereka yang sentiasa mahu tampak elegan dan ceria walaupun berpakaian kasual. Kat sini saya memang fokus Oxford shoes di mana semuanya kasut yang bertali, tapi kita ada yang bertumit dan juga flat. And uniknya saya ada combine dengan batik, and then saya mengikut cita rasa saya buat dengan pelbagai warna lah. Actually kasut ni adalah asalnya daripada kasut lelaki Oxford shoes. Kita ambil dalam setiap 3 bulan dalam 250 hingga 450 pasang. Macam itulah, bergantung pada musim. Kebanyakan idea rekaan diilhamkan selepas membuat rujukan rekaan dari luar negara, televisyen, majalah mahupun pertunjukan fashion. Kasut Oxford ini amat sukar ditempah berbanding kasut gaya lain, membuatkan mereka terpanggil untuk merekanya. Bahan mentah untuk membuat kasut seperti aksesori dan material kain semuanya diperolehi dari Indonesia. Amat mementingkan kualiti menyebabkan mereka menggunakan kulit lembu asli sebagai bahan utama dalam penghasilan kasut Oxford rekaan mereka. Cabaran utama kami sebenarnya dalam memastikan harga kos sepasang kasut tu supaya kami dapat meletakkan harga yang berpatutan di samping kualiti yang bagus. Dan juga selain itu competitors juga adalah salah satu cabaran kami lah dalam bisnes ni. Menjadikan ramai pereka kasut terkenal, antaranya Datuk Dr. Jimmy Chu sebagai sumber inspirasi, Liza dan Faizah juga merancang untuk mengeluarkan pelbagai jenis rekaan kasut tidak lama lagi. Nasihat mereka kepada usahawan yang baru berjinak-jinak dengan perniagaan dalam talian supaya tidak mengambil jalan mudah ketika menjalankan perniagaan. Rancangan kami adalah untuk menjadikan produk kami dikenali bukan saja di Malaysia tapi juga di tingkat antarabangsa. Jenama tempatan, Lera ini mampu memenuhi citarasa ramai peminat kasut kerana membuatkan si pemakai tampil up to date
Selain elemen batik diselitkan bagi mempunyai identiti tempatan dalam rekaan kasut tersebut. Animasi lagu kanak-kanak di negara ini memasuki fasa baru apabila sebuah syarikat tempatan Digital Durian memperkenalkan koleksi lagu Didi and Friends yang berunsur pendidikan dan nasihat khusus untuk kanak-kanak. Ingin tahu lebih lanjut? Jom kita saksikan. Digital Durian ditubuhkan pada tahun 2008 dan diasaskan oleh saya, Hairul dan juga Sinan. Kami berdua pada masa itu, dan sekarang tim kami telah bertambah seramai 20 orang. Pada 2008 kami membangunkan 3D animasi untuk syarikat-syarikat di syarikat-syarikat corporate dan syarikat oil and gas company. So karakter Didi and Friends ni bermula dengan 3 dulu. Masa kita mula create lah, dengan Didi, Jojo dan Nana. So 3 ekor lah. Lepas tu kita mula bentuk alam baru, kita kembangkan. So datanglah Kelly, si Giraffe, Pipi, si Penguin, Pak Atan yang sebenarnya adult lah, mentor untuk 3 ekor ayam ni. Dan sampai sekarang kita dah ada lebih kurang 10 karakter lah sebenarnya. Satu yang menarik lah Didi and Friends ni, Didi tu sebenarnya, Didi Nanang dengan Jojo ni sebenarnya ayam serama. Dia punya asas dia, topologi dia punya ni memang asalnya ayam serama lah. Keputusan yang kami guna untuk proses menghasilkan Didi and Friends ni ada 3 proses. First proses pre-production, kami guna perisian cerita untuk penghasilan storyboard atau papan cerita. Okey, untuk production, untuk penghasilan animasi, kami guna 3D Blender. Alright. And then untuk post production, kami guna Adobe After Effects. Okay. Untuk satu lagu, kami boleh hasilkan dalam masa setengah bulan. Papaku pulang dari kota, papaku belikan kereta, kereta kecil warna merah, boleh ku bawa ke sekolah. So lagu ni basically dia ada beberapa proses lah. Kita akan start daripada basically dia punya pembikinan skrip. Mula kita akan pilih lagu dulu. So, lagu Didi and Friends ni semua kita ambil lagu-lagu yang public domain. Public domain tu maknanya dia punya rights dah clear lah. Okay, bila kita pilih lagu tu kita akan tengok, okay, contohnya macam Twinkle Twinkle Little Star yang kita buat lagu bintang-bintang. So kita akan alih bahasa, tapi kita akan sesuaikan dengan kita punya culture, dan kita akan sesuaikan dengan dia punya rhyming lah dalam bahasa Melayu kan. Lepas kita dapat lirik, kita akan hantar kepada komposer, nama dia Yuri Wong daripada Factory Music Studio. Dia akan compose dan kita akan panggil talent kita lah. Talent kita di Didi and Friends ni semua kanak-kanak, kecuali Pak Atan lah sebab dia orang tua kan. Tapi lain semua memang kanak-kanak lah. So kita buat audition, kita run through audition, dan alhamdulillah kita jumpa orang-orang yang kita rasa sesuai dengan karakter masing-masing lah kan. Fokus utama kami adalah untuk memberikan kanak-kanak gembira melalui lagu-lagu yang kami sampaikan, dan sasaran kami adalah untuk menjadikan lagu Didi and Friends sebagai lagu kanak-kanak yang disayangi, yang paling kanak-kanak sayangi di Malaysia khasnya dan di seantero dunia. Amin. Gembiranya hari ini, jom kita menari dan menyanyi. Hurra, hurray!
kami menerima komen dan feedback yang bagus dan menarik terhadap DD and Friend di Facebook, Instagram dan YouTube. Apa yang menarik perhatian kami, ada ibu bapa yang komen di Facebook mengatakan bukan anak-anak mereka saja yang menari dan menyanyi lagu DD and Friend, malah mereka turut serta menyanyi, hafal dan menari bersama anak-anak mereka. Dan ada juga komen di Instagram mengatakan anak saya sebelum tidur wajib tengok DD and Friend, kalau tidak tak nak tidur. So kami dengan situ kami boleh mengatakan bahawa ramai kanak-kanak sukan DD and Friend, malah ibu bapa mereka turut serta menonton DD and Friend bersama anak-anak mereka. Bagi siapa yang tak pernah tengok DD and Friends, boleh pergi ke YouTube, boleh search DD and Friends ataupun lagu kanak-kanak. So dekat situ top 8 adalah lagu kami lah kan. Harapan kami sebagai satu company adalah supaya semua orang gembira dan spread the word. Kalau ada Instagram account, hashtag kami, so supaya kami boleh tahu feedback. Dan kalau ada cadangan ataupun siapa-siapa yang bekerja sama, boleh kontak kami lah di Digital Durian. Program 2 tahunan Pameran Antarabangsa Maritim dan Aeroangkasa 5 2015 akan bermula esok sehingga 21 Mac depan. Sempena penganjurannya, kami berkesempatan menemu bual 2 individu penting mengenainya. Kita saksikan. Pameran Antarabangsa Maritim dan Aeroangkasa Langkawi kini memasuki siri ke-13 menjelang penganjurannya pada tahun ini. Yang pasti Malaysia memperoleh banyak manfaat dari program 2 tahunan ini, khususnya dalam perkembangan industri penerbangan dan maritim negara. Menariknya, penganjuran pada kali ini juga menyaksikan peningkatan penyertaan sebanyak 18%, iaitu 512 pempamer dari 36 negara. Senario ini jelas bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menggambarkan perlumbaan dalam kalangan syarikat dan negara untuk meningkatkan lagi aktiviti mempromosikan produk mereka kepada pembeli-pembeli, terutamanya perwakilan-perwakilan dari negara lain, memandangkan situasi ekonomi dunia yang agak suram. 2015 ini merupakan satu tahun yang amat boleh dibanggakan oleh kita semua. Tahun 2015 kita mempunyai 512 pempamer daripada 36 buah negara. Ini menampakkan pertumbuhan sebanyak 18% daripada tahun sebelumnya. Kita mempunyai syarikat-syarikat antara syarikat yang terbesar di dunia. In fact 75% daripada syarikat-syarikat yang terbesar aeroangkasa dan pertahanan akan hadir di 5 tahun ini. Dan juga kita amat berbangga kerana pada tahun ini menampakkan jumlah aset-aset udara, iaitu pesawat-pesawat yang terbanyak, sebanyak 113 berbanding 78 pada 513. Juga aset-aset maritim, kapal-kapal dan bot-bot berbagai jenis, kita mempunyai 65 buah berbanding 52 di tahun 513. Jadi secara keseluruhannya 5 tahun ini merupakan 5 yang terbesar pernah dianjurkan. So Alhamdulillah. Tahun ini kita amat bersyukur kerana dapat berganding bahu dengan kementerian-kementerian yang lain yang sebelum ini tidak pernah kita bekerjasama. Contohnya seperti Kementerian Pengangkutan, Kementerian Perdagangan dan Industri. Jadi dengan adanya kementerian-kementerian ini, maka program-program di 5, especially lebih-lebih lagi program-program yang berbentuk bisnes, banyak diadakan tahun ini. Untuk syarikat-syarikat tempatan, contohnya pihak Kementerian Pengangkutan dan pihak Kementerian Perdagangan ada membawa pembeli-pembeli daripada ASEAN dan daripada negara-negara yang tertentu untuk mereka berjumpa dengan syarikat-syarikat kita untuk mengadakan perbincangan berkenaan dengan produk-produk yang boleh mereka dapati daripada Malaysia. Mempromosikan satu exhibition yang salah satu exhibition yang terbesar yang merangkumkan 2 segmen, iaitu segmen maritim
dan segmen aerospace, iaitu dia akan memamerkan aset-aset, peralatan-peralatan pertahanan, keselamatan, dan juga kali ini juga untuk aset-aset berkaitan dengan industri maritim. Dan ianya merupakan salah satu pameran yang paling signifikan sekali di dunia dan yang antara yang terbesar di Asia Pasifik. Kali ini untuk 2015 ini fokusnya adalah ASEAN, fokus di ASEAN, iaitu ASEAN flavor, memandangkan Malaysia adalah pengurusi ASEAN pada tahun ini. So ini dapat kita melihat sendiri dari segi kehadiran kesemua Parlimen Tentera Laut daripada negara ASEAN. So ini salah satu yang amat signifikan sekali. Dan saya faham juga kehadiran menteri-menteri pertahanan daripada negara ASEAN juga akan secara tidak langsung menunjukkan, menggambarkan iaitu pengiktirafan Malaysia sebagai chairmanship of ASEAN pada kali ini. So this is very very significant pada hemat saya. Ya, manfaat yang akan dapat diperolehi baik daripada tentera Dian kita sendiri dan juga tentera laut yang akan menyertai di kali ini begitu banyak sekali. Salah satu antaranya adalah interaksi di antara kita semua. Berbandingkan iaitu negara-negara yang terlibat tadi. Kalau kita lihat daripada kata 30 negara yang menghantar Parlimen Tentera Laut ataupun wakil mereka, so adalah peluang yang sangat baik untuk kita meningkatkan kesepahaman kita, berbincang dari berbagai-bagai isu strategik dan sebagainya itu dari segi meningkatkan kita panggil keyakinan, confidence building measures. Itu adalah salah satu aspek. Nombor kedua iaitu aspek adalah melihat sendiri pameran yang akan diadakan, iaitu peralatan-peralatan teknologi-teknologi baru, dan ini secara tidak langsung juga dapat membantu kita untuk merancang perolehan atau pembangunan keupayaan kita dari masa ke masa. So, bila kita lihat teknologi baru ini, kita akan tengok itu kesesuaian dan dianya akan digunakan sebagai satu rujukan untuk kita merancang untuk perolehan yang akan datang. Sewajarnya ini adalah tertakluk pada kemampuan kerajaan dan negara dan ekonomi negara lah ya. So ini selain pada itu juga saya rasa dari segi interaksi sosial, bila kapal datang, dia bukan kapal saja, kapalnya akan membawa juga anak-anak kapal pegawai dan anak-anak kapal warga kapal. Dan antara kapal-kapal yang datang ni, dia punya kru ataupun warga kapal dia beratus, pulang daripada jenis-jenis kapal. So, bayangkan jumlah iaitu tentera laut, warga-warga tentera laut daripada luar negara yang akan datang. Mereka sendiri akan dapat merasai, bukan sahaja merasai dari segi melihat budaya, dari segi perspektif menyumbang kepada ekonomi itu, tourism dan sebagainya itu, tetapi dari segi interaktif sosial di antara mereka. Saya pernah pengalaman saya lah, iaitu dapat mengubah. Bila saya bertanya dengan peserta-peserta, contohnya daripada masyarakat yang dulu yang datang sendiri, bila dia melihat sendiri itu apa yang bagaimana cara kehidupan dan juga multiracial aspek-aspek berbilang kaum di Malaysia ini, mereka telah mengubah persepsi itu Malaysia sebagai negara yang selamat, yang boleh kehidupan kita banyak bangsa, berbilang bangsa, agama. So secara tidak langsung kita telah berjaya mengubah persepsi mereka yang sebelum ini mengingatkan kita salah satu negara Islam yang mungkin ada isu-isu tertentu. So ini saya rasa juga satu yang rasa banyak dapat memberi manfaat bukan sahaja kepada TNN, kepada negara kita. Selain daripada itu, sumbangan lima terhadap masyarakat tempatan khasnya di Langkawi sana, iaitu menyumbang kepada aspek pelancongan. Ya. So apa yang saya difahamkan statistik yang lepas, kita punya ulangan daripada pelaburan dari segi kedatangan pelancong-pelancong asing hanya dengan iaitu yang telah disumbangkan dengan aktiviti lima ini yang telah tersebar luas di seluruh dunia.
Sekian untuk Setengah Jam Duit pada minggu ini. Jangan lupa janji temu kita pada waktu yang sama Isnin hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.